Nonton Buletin 1.30 2 Ogos, saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama hari ini. PAC teruskan prosiding ketiga di Parlimen. Lebih 21 juta dos vaksin COVID-19 direkodkan sehingga semalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC diberi kebenaran memasuki bangunan Parlimen bagi menghadiri prosiding ketiga berkaitan perolehan vaksin COVID-19. Perkara itu disahkan Pengerusi PAC yang juga Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kah Woh. Sehubungan itu, semua ahli PAC jelas beliau dibenarkan memasuki bangunan Parlimen untuk mengikuti prosiding berkenaan. Difahamkan prosiding hari ini membabitkan rakaman percakapan dua saksi iaitu Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kedua-dua mereka dilaporkan telah berada di Parlimen sejak jam 9 pagi tadi. Semua laluan masuk ke Parlimen dikawal ketat pihak berkuasa. Selepas beberapa ahli Parlimen pembangkang dilihat cuba memasuki bangunan itu, setelah mesyuarat khas Dewan Rakyat yang dijadual berlangsung hari ini ditangguhkan bagi mengelak penularan jangkitan virus di Parlimen. Sementara itu, polis mengetatkan kawalan di beberapa laluan ke pusat bandar raya hari ini bagi menghalang sebarang pergerakan masuk ke bangunan Parlimen. Ia susulan penangguhan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 yang sepatutnya dijadualkan hari ini. Tinjauan mendapati sekatan jalan raya dibuat pihak polis di beberapa jalan utama termasuk di laluan masuk Bukit Aman berdekatan Masjid Negara. Turut ditempatkan pegawai dan anggota di laluan masuk Jalan Parlimen berhampiran bulatan Datuk On. Setiap kenderaan yang cuba memasuki jalan terbabit juga diperiksa dengan teliti oleh pihak polis. Pasukan simpanan persekutuan FRU dikerahkan mengawal keadaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Kemarin, Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Bacha Maidin dalam satu kenyataan memaklumkan mesyuarat khas Dewan Rakyat yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan. Ia dibuat atas nasihat dan penilaian risiko Kementerian Kesihatan selepas mendapati Parlimen menjadi lokaliti berisiko penularan jangkitan COVID-19. Sementara itu, puluhan ahli Parlimen pembangkang didapati berhimpun di Dataran Merdeka sekitar jam 10 pagi. Kebanyakan mereka terdiri daripada ahli Parlimen Pakatan Harapan serta blok pembangkang lain. Beberapa ahli Parlimen turut memberikan ucapan, antaranya Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sejurus itu, mereka mula berarak dari Dataran Merdeka menuju ke Jalan Parlimen berhampiran bulatan Datuk On. Bagaimanapun, cubaan untuk memasuki kawasan Parlimen itu berjaya dihalang pasukan simpanan persekutuan FRU. Kesemua ahli Parlimen terlibat bersurai sekitar jam 10.45 pagi setelah usaha mereka untuk memasuki bangunan Parlimen gagal. Muhyiddin Mahathir, letak jawatan. Hidup. BTS Tidur Nyenyak, perkhidmatan penjagaan tilam 7 langkah Kowe menjamin kebersihan tilam yang sempurna. Kami memastikan tidur yang lebih nyenyak. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilihat berada di landasan tepat selepas kadar pemberian vaksin negara sejak 24 Februari lalu sehingga semalam mencecah lebih 21 juta dos. Daripada jumlah itu, 14,247,659 menerima suntikan vaksin dos pertama dan 6,952,814 pula adalah dos kedua. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV menerusi perkongsian infografik di Twitter berkata 43.6% daripada populasi negara telah mendapat dos pertama, manakala 21.3% sudah melengkapkan suntikan vaksin masing-masing. Bagi vaksinasi harian pula, 480,022 dos diberikan semalam dengan 298,236 adalah pemberian dos pertama, manakala 181,886 lagi dos kedua. Selangor merekodkan pemberian vaksin tertinggi dengan 146,244 dos diberikan semalam, diikuti Kuala Lumpur dengan 72,837 dos. Labuan mencatatkan pemberian vaksin terendah dengan 584 dos.
Tiada sebarang bayaran atau charge dikenakan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS kepada keluarga atau waris setiap jenazah pesakit COVID-19. Pengarahnya, Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad ketika menafikan dakwaan, setengah badan bukan kerajaan NGO itu sebaliknya berkata bayaran hanya dikenakan pihak pengurusan tanah perkuburan termasuk kos membuat keranda jika perlu. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan JAIS hanya akan menguruskan jenazah pesakit COVID-19 yang dilepaskan pihak hospital sahaja, manakala makluman kematian pesakit dan kehadiran waris adalah di bawah pengurusan pihak hospital. Tanah perkuburan yang sesuai bagi urusan jenazah terlibat juga sudah ditetapkan JAIS bagi kemudahan semua pihak. JAIS boleh membuat pertimbangan tertentu untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan kepentingan umum khususnya umat Islam bagi situasi berkeperluan khas. Beliau turut menafikan dakwaan pengurusan jenazah COVID-19 di negeri itu menyimpang, tidak tepat dan bersifat prejudis kepada dasar dan ketetapan baru yang dilaksanakan 28 Julai lalu. Tambahnya, JAIS sudah menyemak semula dasar dan ketetapan baru pengendalian pengurusan jenazah berkenaan. Turut diteliti beberapa isu dan permasalahan termasuk fakta semasa, kekuatan dan kemampuan pasukan sedia ada serta keutamaan mengurus jenazah dengan kadar segera selain kebajikan keluarga dan waris. Polis Sabah komited membantu golongan masyarakat yang terkesan dengan wabak COVID-19 menerusi program Op Bantu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Datuk Mazli Mazlan berkata pihaknya turut berusaha menjejaki keluarga yang memerlukan di negeri itu. Terbaru, program Op Bantu dilaksanakan sepasukan 25 pegawai kanan dan anggota dari Ibu Pejabat Polis IPK Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran di Kampung Lokos Kiulu dan Kotunuan Lama Kiulu. Menerusinya, bakul makanan diagihkan kepada 60 keluarga di sekitar kawasan terbabit. Hadir sama Adun Kiulu Datuk Johniston Bangkuai. Di mana kampung ini terletak agak jauh daripada Pekan Tuaran, lebih kurang mengambil masa sejam perjalanan dan merupakan satu kawasan di kawasan pedalaman lah. Dan Op Bantu ni kita telah mensasarkan beberapa keluarga yang amat memerlukan bantuan. Gembira lah macam tu. Senang sebab jauh-jauh macam ni kan pihak polis sanggup juga datang membantu kami. Sementara itu, Datuk Mazli bersama Adun Kiulu turut meninjau lokasi di sebuah bukit yang menjadi tumpuan pelajar sekolah untuk mendapatkan akses liputan internet untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDPR. Kerana di kampung kami yang di sebelah bawah itu lebih kurang 2 km lagi dari sini, tidak ada apa-apa kemudahan. Menurut Datuk Johniston, pihak kerajaan negeri sedia maklum isu berkenaan bagi melaksanakan penambahbaikan kemudahan asas di kawasan itu. Keganasan rumah tangga, penderaan dan kemurungan antara peningkatan kes yang tidak boleh dipandang enteng sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Prihatin dengan isu yang seringkali membabitkan wanita dan kanak-kanak itu, Skuad Aman Wanita Amanita Polis Diraja Malaysia PDRM terus menyantuni golongan itu bagi mengelak krisis berlanjutan akibat pandemik. Selain puak kuasaan SOP COVID-19, PDRM turut menumpukan isu komuniti kejiranan agar masyarakat setempat cakna dan menjadi mata dan telinga polis. Skuad Amanita Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang antara yang mengambil inisiatif itu mendekati golongan hawa melalui pelbagai kaedah termasuk media sosial. Suri rumah disantuni dalam memberi sokongan psikologi atau masalah berkaitan bagi mengatasi kestabilan emosi sesebuah keluarga. Apa saya buat aktiviti sama-sama, kadang-kadang tengok wayang sama-sama. Itu saja yang kami dapat buat supaya saya punya anak pun macam tidak stres. Saya pun stres, anak pun stres, nak matailah kita. Kita pun faham tu. Ya. Sekarang ni kan orang banyak tendensi dia sebab dia psikologi. Dia duduk di rumah ni kan dia terkurung, jadi dia rasa macam kemurungan. Anak-anak pun tidak boleh keluar, tidak boleh buat aktiviti. Jadi ni peranan kita ni lah sebagai mama bapa. Takut untuk membuat laporan, kurang pengetahuan, kejiranan yang kurang prihatin selain tiada sikap ambil peduli antara faktor jenayah dalaman sukar dijejaki. Kita ada terima. Contohnya kejadian kes keganasan rumah tangga. Di mana suami bertindak memukul isteri. Itu yang ramai yang kita ni sebagai tempat untuk diorang wadah untuk diorang
dekatilah untuk diorang sampaikan masalah diorang ni. Apa yang kita buat, kita advise. Kita nasihatkan untuk buat report polis. Dan dia ada section-section yang diperuntukkan untuk kes-kes keganasan rumah tangga ni. Operasi Sukan Amanita sekitar penampang itu juga dibantu unit dron Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah menjalankan aktiviti hebahan dan pemantauan SOP COVID-19. Seperti mereka tidak mengendahkan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh MKN. Jadi kita Polis Daerah Penampang tetap komited untuk melaksanakan tugas menyampaikan SOP ini melalui pelbagai kaedah yang kita gunakan agar mesej ini sampai kepada mereka. Kes baharu COVID-19 di Sabah melonjak 4 angka sejak Jumaat lalu, iaitu yang tertinggi sejak Januari hingga Julai semalam. Bagi mengelak pembaziran dan lambakan buah durian di pasaran, orang ramai yang melalui jalan Kampung Tanjung di Kuala Terengganu semalam meraih rezeki raja buah itu yang diberi secara percuma. Setiap orang menerima 3 biji durian dan dalam masa setengah jam sahaja, semua 500 kg durian habis diagihkan. Menurut peniaga durian Muhammad Hakim Fahmi Awang, 41 tahun, agihan itu sebahagian perkongsian rezeki pihaknya kepada orang ramai dalam situasi fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN di Kuala Terengganu selain membantu pemilik kebun yang berdepan dengan lambakan raja buah. Pemberian durian segar dilakukan secara terkawal, secara pandu lalu dan mengikut SOP ditetapkan. Tujuannya untuk sama-sama merasa di musim PKP, COVID yang mana ramai orang tak ada, hilang pekerjaan, hilang semua pendapatan. Jadi kita rasa terpanggil nak sama-sama share dan terkebetulan rezeki kita di musim durian ni agak ada lebih sikit di musim COVID ni. Jadi kita rasa why not dengan keuntungan yang kita ada tu, keuntungan yang kita dapat tu kita distribute balik kepada masyarakat. Jelasnya antara durian yang diagihkan daripada jenis durian kampung dan selebihnya Musang King. Dia bercadang untuk menyumbang lagi kepada lebih ramai lagi penduduk di sekitar Kuala Terengganu dalam masa terdekat. Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 cucu perempuannya tahun lalu. Tertuduh berusia 62 tahun membuat pengakuan itu sebaik kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Diana Mat Razali. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa melakukan amang seksual ke atas cucunya berusia 10 dan 8 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Felda dekat Bahau kira-kira jam 11 malam antara Ogos hingga September tahun lalu. Pendakwaan kes mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, ia memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebat. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan syarat tambahan tidak boleh mendekati mangsa. Sebutan semula kes 2 September depan. Bagi warga emas di Lembah Kelang yang belum menerima suntikan vaksin, kini boleh terus ke mana-mana pusat pemberian vaksin PPV secara walk-in. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, vaksinasi secara walk-in bagi warga emas di seluruh negara pula akan bermula pada minggu hadapan. Sementara itu, melalui inisiatif walk-in khas untuk warga emas yang dijalankan sebelum ini, warga emas masih boleh terus walk-in ke mana-mana PPV di Lembah Kelang, tidak terhad kepada 9 yang tersenarai di atas, di senarai tadi. Butiran janji temu kedua dos kedua mereka akan dimaklumkan kelak dalam MySejahtera. Jadi warga emas di Lembah Kelang yang masih lagi belum menerima vaksin boleh pergi ke mana-mana PPV. Tetapi untuk yang lain, mestilah pergi ke PPV yang dikhususkan untuk melaksanakan walk-in. Katanya kaedah walk-in bagi warga emas di seluruh negara dipersetujui dalam mesyuarat JKJAV hari ini. Pelaksanaan di peringkat negeri akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Bank Negara dan Bank Indonesia mengumumkan perluasan rangka kerja penyelesaian mata wang merangkumi pelaburan langsung, pendapatan dan pindahan selain perdagangan sebagai transaksi asas yang layak berkuat kuasa hari ini. Dalam satu kenyataan, Bank Negara berkata rangka kerja ini juga memperluas pengguna yang layak seperti orang perseorangan selain dasar pertukaran asing tambahan yang fleksibel. Ini turut membabitkan keperluan dokumen lebih ringkas bagi memudahkan pelaksanaan. Perluasan itu juga sebahagian
berusaha berterusan meningkatkan penggunaan mata wang tempatan bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan langsung antara Malaysia dan Indonesia. Melalui perluasan ini, kedua-dua bank pusat juga telah melantik beberapa lagi bank perdagangan yang berkelayakan bagi menyokong pelaksanaan rangka kerja penyelesaian ringgit rupiah yang diperluas ini. SSG Digital Resources telah mengemuka permohonan untuk mendapatkan lesen perbankan digital dari Bank Negara. Syarikat tujuan khas itu dibentuk bagi mewakili konsortium yang terdiri daripada Kerajaan Sarawak, Revenue Group dan Kenanga Investment Bank. Permohonan dibuat di bawah rangka kerja pelesenan bank digital dan prosedur bagi lesen baru menerusi Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang dikeluarkan Bank Negara. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Revenue Group dan Kenanga Investment berkata, konsortium itu berhasrat memperbaiki dan mengubah kehidupan semua rakyat Malaysia termasuk individu dan perniagaan mikro dan PKS melalui penyelesaian perbankan digital yang telus dan berpatutan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Lebih 20,000 jemaah dari dalam dan luar Arab Saudi bakal menunaikan umrah bermula 10 Ogos nanti. Kira-kira 500 syarikat yang menawarkan perkhidmatan umrah dan lebih 6,000 ejen umrah bersiap sedia terima kehadiran jemaah dari luar negara yang sudah divaksin. Jemaah yang berhasrat menempah pakej umrah boleh membuat bayaran menerusi 30 laman web dan platform elektronik yang disediakan bagi tempahan global. Jurucakap Kementerian Haji dan Umrah Hisham Said berkata, kebenaran hanya diberikan kepada jemaah dari negara yang tidak terikat dengan larangan kemasukan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Calon umrah juga perlu lengkap vaksinasi COVID-19 serta dalam keadaan sihat selain mematuhi protokol kesihatan yang ditetapkan. Sekurang-kurangnya 5 orang termasuk 3 anggota Hezbollah terbunuh dalam satu serangan ketika perarakan Majlis Pengebumian anggota parti itu di selatan Beirut. Sumber Keselamatan Lubnan memberitahu adegan tembak balas berlaku antara anggota kumpulan Syiah Lubnan dan penduduk di daerah Kalda. Media antarabangsa melaporkan Majlis Pengebumian itu adalah bagi seorang anggota komander Hezbollah yang terbunuh pada malam sebelumnya. Insiden turut mengakibatkan beberapa individu cedera. Dalam pada itu, Hezbollah dalam satu kenyataan meminta pasukan keselamatan dan tentera menahan pihak yang bertanggungjawab atas serangan terbabit. Penunjuk perasaan bertempur dengan polis di beberapa lokasi di Jerman bagi membantah tindakan kerajaan mengenakan sekatan larangan pergerakan yang membawa kepada tangkapan 600 penunjuk perasaan yang enggan mematuhi arahan. Polis dalam kenyataannya berkata kira-kira 2,000 anggota polis dikerahkan ke beberapa lokasi. Malah polis turut memberi amaran kepada penunjuk perasaan agar berundur. Namun ia tidak diendahkan, lebih buruk anggota polis juga diserang dan diganggu. Ada yang cuba menceroboh sekatan polis dan memaksa pihak berkuasa bertindak balas dengan melepaskan semburan lada. Di Paris, Perancis pula penunjuk perasaan cedera dalam pertempuran dengan polis. Insiden berlaku dalam demonstrasi membantah tindakan kerajaan mengetatkan larangan pencegahan COVID-19 bagi membendung varian Delta. Penduduk diminta mengemukakan PAS bagi membuktikan ujian negatif COVID-19 serta bukti vaksinasi sebelum memasuki premis perniagaan. Tindakan itu mencetuskan kemarahan rakyat yang bertempur dengan polis. Polis pula membalas dengan melepaskan semburan air. Kira-kira 19 penunjuk perasaan ditahan untuk tindakan lanjut. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bola sepak Liga Super. Terengganu FC terlepas peluang untuk merapatkan jurang mata dengan pendahulu Johor Darul Takzim JDT sepatu rikat tanpa jaringan menentang Sabah FC malam tadi. Beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gung Badak, Terengganu melayan kunjungan Sabah dengan misi meraih 3 mata penuh. Bagaimanapun hasrat itu tidak kesampaian apabila aksi 90 minit berkesudahan seri tanpa jaringan. Peluang terbaik tuan rumah hadir pada minit ke-41 namun percubaan Deci Marcel Engesson sekadar singgah di palang gol lawan. Bersambung babak kedua, giliran Sabah melancarkan serangan berbahaya tetapi sepakan dari luar kotak penalti yang dilakukan Sadil Ramdhani melewati palang gol tuan rumah.
Kekal 0-0 tamat masa permainan, Terengganu terpaksa akur berkongsi satu mata untuk berada di tangga kedua dengan 31 mata. Sementara Sabah naik ke tangga ketujuh dengan 18 mata. Di Stadium Darul Makmur Kuantan, Seri Pahang FC berjaya melakar kemenangan keempat musim ini selepas menewaskan Petaling Jaya City FC 1-0. Gol tunggal permainan dijaringkan oleh pemain import Myanmar Ong Kang Wan pada minit ke-15. Bersambung babak kedua, Seri Pahang terus mengasak untuk menambah jaringan, namun beberapa percubaan terbaik gagal disudahkan pemain di bahagian serangan. Kekal 1-0, Seri Pahang ceria mengutip 3 mata penuh pada perlawanan ke-16, manakala Petaling Jaya City FC yang kurang satu perlawanan pulang dengan tangan kosong. Sekian Buletin 1.30, pemakaian pelitup muka berganda dapat mengurangkan risiko pemakai kepada pendedahan virus COVID-19. Sebelum berpisah, saksikan usaha pemadaman api oleh lebih 300 anggota keselamatan di wilayah Peloponnese, Greece selepas kawasan itu musnah akibat kebakaran. Dengan itu, saya Izrina Amir Hamzah, salam hormat dan Assalamualaikum.